Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, fa inna asyrafal hadis kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ya alim علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Para hadirin sekalian, hari ini hari Jumaat dan tarikh hijrahnya 4 hari bulan Maulud. Hari ini 4 hari bulan Rabiul Awal tahun 1428. Kalau kita Kelantan khasnya di seluruh dunia Islam sebut bulan Rabiul Awal ini sebagai bulan Maulud ataupun sebutan Maulid. Walada yalidu wiladatan wa maulidan. Maulid makna lahir, dan maksud lahir di sini ialah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang Islam, Melayu, Cina Muslim, India Muslim, Inggris Muslim, orang asli Muslim tahu belaka bahawa atas dunia ni ada seorang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dilantik menjadi nabi oleh Allah sendiri, bukan oleh kerajaan, bukan oleh persatuan, bukan oleh badan-badan aparat. Dilantik sendiri oleh Allah. Tujuannya ialah untuk mengajar manusia, dan dalam banyak-banyak ajaran nabi ialah bahawa dunia ini, langitnya, buminya, kita yang semua punya Allah 100%. Kita tidak ada kuasa langsung kecuali sekadar mana yang dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara ajaran Nabi, dan hidup kita tahu ke dunia ni ajaran Nabi juga ialah semata-mata untuk ibtila, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan nak cuba kita di antara dua perkara ya, amru nahyu. Ada benda dia suruh nak tahu buat atau tidak, dan ada benda yang Tuhan larang nak tahu kita tinggal kata. Serupa dengan waktu kita kecil duduk di rumah kita, mak kita, ayah kita jaga kita waktu kecil. Ada dua perkara tu je, suruh dan larang. Suruh mandi, suruh pergi tidur, suruh pakaian, suruh makan, suruh itu, dan larang. Jangan pakai hak ni, jangan turun tanah, jangan itu, jangan ini. Dua perkara tu je. Sejak daripada kita kecil duduk di rumah sampai pada kita jadi besar pergi ke sekolah, cikgu pun suruh begitu je, suruh larang. Suruh tulis lagu ni, jangan tulis lagu tu. Suruh mari pukul sekian, jangan mari pukul tu. Besar boleh habis sekolah, naik ke luar sekolah jadi rakyat, kerajaan pun tu juga. Kerajaan pun dua perkara tu ya. Suruh bayar cukai, jangan bayar, jangan tak bayar. Suruh itu, suruh ini, jangan menegah orang ni, kena menegah tu. Dua perkara tu naik ke langit pun Tuhan pun suruh dua perkara tu juga. Al-amru wan nahyu. Suruh hak ni, suruh hak dia puruh dia panggil ma'ruf, hak dia larang dia panggil munkar. Itu jujur asasi lah dunia ni. Para hadirin semua, oleh kerana kita bulan ni bulan Maulud, dan kita boleh kata ke sebut saat ni lah, buat hormat berlaku ke Nabi, sayang berlaku ke Nabi, maka hari ni yang buat Maulud lah. Buat Maulud cara hamba lah. jenama baru kita bagi, tidak perlu Maulud. Mula-mula sekali ya, amat nak baca ayat. Dan kebetulan hari ni hari Jumaat, kita ambil ayat yang biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca sembahyang subuh tadi. Iaitu kalau kita waktu kita hidup zaman Nabi, waktu kita pagi tadi sembahyang belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita hidup 1400 tahun hari itu,
Dan semaya di Madinah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi kita waktu semaya subuh tadi biasanya lepas pada Fatihah dia baca surah Sajdah ataupun surah Sajadah kita panggil. Surah Sajdah ni merupakan ketahrijah daripada Allah pada manusia. Tuhan wayak belaka secara ringkas asal usul kejadian manusia, dari mana mu datang, ke mana mu akan pergi, dan sementara mu pergi atas daripada dunia ni mu kena buat apa atas dunia ni. Itu kesimpulan surah Sajdah. Sekarang adik kakak tu Amra membaca membaca boleh 6 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbik litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ma bainahuma fi 6 ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi' afala tatadhakkarun. Yudabbiru al-amra من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. Kita berhenti sekat tu dulu. Dan apa bermakna sepintah lalu pertama sebut sejarah ataupun kita panggil susu galu titih bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif lam mim. Dalam Quran ni ada benda yang tak ada siapa dia reti sampai sekarang ni, kataan yang disebut huruf muqatta'ah. Alif lam mim. Dan kebetulan tuan-tuan semua, alif lam mim hak jenis alif lam mim ada hak kena baca alif lam mim sebuah hari ni awal surah Sajdah, dan ada hak kena baca alam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alif lam mim juga hak tu kena baca alam. Hak ni kena baca alif lam mim. Sebab tu Quran ni kena mengaji dengan tok guru. Dia tak boleh beli Quran kedai balik belah-belah tidur, belah-belah jangan baca sendiri, tak boleh. Dia ada kaedah tertentu seperti ni lah. Sini pun alif lam mim juga, tapi baca dia alif lam mim. Ada tempat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alif lam mim juga, tapi hak tu kena baca alam. Tak boleh baca alif lam mim tak tara kaifa, tak boleh. Benda serupa. Itu satu contoh bagaimana apa nama ni kaedah baca Quran yang ni kan unik, jadi kan pelik. So, yang keduanya boleh jadi adik kakak tanya apa? Patu waktu apa? Waktu apa nama kerja? Huruf muqatta'ah ataupun huruf ringkas ni. Alif lam mim huruf ringkas kita panggil. Apa kita kata DO, OCPD. OCPD ni kan cari makna dia tak jumpa cari. Tapi ada perkataan dia huruf ringkas. DO, District Officer. Kita baca gitu. Jadi hak ni Tuhan waktu pak lalu tak siapa dia reti. Dan alim ulama kita ahli tafsir sebut Allahu a'lam bi muradihi bidzalik. Dengan segala rendah diri dia tulis tafsir,
Semua ahli tafsir sebut Allahu a'lam bi muradihi bidzalik. Tuhan lah yang maha mengetahui bagaimana maksud. Kita dah mari langit lagu ni, kita terima. Bila sah benda ni mari pada Nabi, dan Nabi terima daripada Jibril alaihissalam, Jibril itu terima daripada Allah, maka mau tak mau kita junjung. Ini kaedah kita sebagai hamba, bukan sebagai orang Melayu, bukan sebagai rakyat Malaysia, rakyat Kelantan, sebagai hamba, sebagai qoli dan borah Allah Ta'ala. Bila sah dah barang ni mari pada Nabi sendiri dengan cukup dekat riwayatnya, maka kita junjung, kita terima dengan penuh hati. Lepas tu orang tanya apa nama kerja, apa nama kerja, kita baca barang tak erti. Jawabnya, pertama kita boleh pahala. Pahala ni bukan boleh buat sendiri, bukan ada kilang buat pahala, bukan boleh kawat lah tanah supaya cari ubi apa semua tak. Pahala ni kita buat benda yang Tuhan suruh. Kita faham, kita tak faham. Bukan kita katalah semayang Zuhur 4 rakaat, mayang murid 3. Apa yang jadi hak tu 3, hak ni 4? Tak ada siapa dia tahu. Tapi oleh kerana benda ni soh titih turun daripada Nabi lagu tu, maka dia kata 4. Dia kata 3. Subuh 2, witir so. Apa jadi begini? Serah Tuhan. Bila kita buat begitu, dia kata yakin benda ni daripada Allah, maka kita boleh pahala. Pahala ni pitih, nama dia sebut sama. Pitih mah gitu. Cadang awak beli akhirat keluar. Hak demo tak yakin akhirat, dia punya pasar. Tapi akhirat ni sama ada kita yakin atau tidak, sah ada. Kerana tukang buat akhirat ni ialah tukang buat dunia. Tukang tolong Allah SWT. Kalau kita boleh tengok dunia ni begini sekali hebat, langit bumi dia sampai keluar ni, orang tak reti lagi bumi ni setara mana, masih lagi dia kaji terus menerus. Maka lebih lagi langit, berapa lapis langit, berapa jenis langit, berapa jenis yang langit, galaksi orang panggil, macam-macam nama. Sampai sekarang apa orang masih kaji lagi. Maka kaji apa Tuhan yang membuat langit yang begini hebat, bumi yang begini sekali mengagumkan, Tuhan tu juga dia akan buat akhirat. Tujuannya tujuannya liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dalam surah An-Najmi, Tuhan kata hak aku manusia langit bumi, benda hak duduk langit, benda hak bumi aku lakukan. Hak aku buat, hak aku cipta, hak aku tadbir, hak aku urus, hak aku pantau, hak aku buat langit, dia akan buat bumi. Tujuannya untuk nak balas manusia hak muka bumi ini, hak jahat pada dengan jahat dia, hak baik pada dengan baik dia. Tak kita kata buat langit buat apa dia? Kalau buat bumi ni sabar kita boleh nyaku, kita boleh buat. Dia mana tahu hidup manusia tak berkandak pada langit. Dia mana tahu hidup manusia tak berkandak pada bumi, dia tak berkandak pada langit. Dia mana tahu. Tanya cikgu-cikgu yang mengajar ilmu geosains, mengajar ilmu geografi, mengajar ilmu tanah-tanah, soil, mengajar ilmu astronomi. Dia kata kalau tak ada kau tu, tak ada langit, tak ada bumi, orang matilah dia. Nak nyawa tak boleh, bumi tak hujan, macam-macam perkara. Artinya hidup kita ni bertali-tali bereka langit, bumi, udara dengan cahaya, dengan ikan laut, dengan buaya darat, apa sekali kada berlaku. Jadi oleh yang demikian, padanlah kalau Tuhan kata aku buat langit, aku buat bumi, lepas aku pergi mu ni pok mu tu Adam, mu tu Hawa, mu Melayu pun pok mu tu Adam, mu Cina pun pok mu tu Adam, mu India pun pok mu tu Adam, mu orang asli, mu orang putih, mu orang hitam, mu Afrika, semua kali pok mu tu Adam, mu tu Hawa. Mu kenal aku tidak adik-beradik mu, pupu mu ni tu mu punya masalah. Kalau cerdik mu kena baik. Melayu, Cina jangan duk balu, Inggeris, Arab jangan duk balu. Kenapa adik-beradik berlaku pupu berlaku? Kita dengan Cina ribu pupu pun tak tahu. Jadi pasal pupu lah. Ini apa nama politik sosial kita panggil. Cara Islam mengatur manusia supaya jangan bal sama sendiri ni, maka semua manusia dia adik-beradik berlaku. 2 pupu, 3 pupu, 1000, 10,000 pupu semua sekali. So, yang keduanya, hidup atas dunia ni aku siap berlaku makan minum. Hak mana syukur pada aku, akhirat kelak aku bubur syurga. Syukur maknanya wad'u syai' fi mahalli. Syukur maknanya wad'u syai' fi mahalli. Kita guna sesuatu mengikut tepat. Allah Ta'ala beri mulut pada kita, suruh makan benda halal.
Allah Ta'ala beri tangan pada kita, suruh jamu, suruh beli, suruh makan barang halal. Allah Ta'ala beri kaki pada kita, suruh berjalan pergi tempat yang halal, cari makan, kau pergi sembahyang, kau pergi mengaji, kau pergi bini, kau pergi bertetok, kau asalkan barang hak aku suruh, bunuhlah kaki tangan. Hak mana tak kena dengan aku, hak buat tak kena dengan aku, hak jahat apa panggil ajramu, hak mana jahat, aku bakar api aku akhirat. Ini Tuhan wayat melalui Nabi yang kita sambut maulud dia pagi ni. Itu para hadirin semua. Baik. Dalam ayat yang kita baca sekejap tadi ni, Tuhan sebut tanzilul kitab bila rafihi min rabbil alamin. Muhammad wayat kau orang kitab ni, Quran ni turun dari langit, la raiba fi, tak usah ragulah, min rabbil alamin, daripada Allah yang menjaga memantau semua alam. Kitab Quran ni bukan mari di Mekah, bukan turun, bukan ada orang tulis di Mekah, bukan tulis di Madinah, bukan tulis di Malaysia, bukan tulis di mana-mana, min rabbil alamin, daripada Allah yang menjadi Rabb. Rabb maknanya pengasuh, memantau, mengurus semua alam. Semua alam ni aku jaga. Ika rumput atas bumi, ika bintang duduk langit, ika udara bertiup, ika air hujan turun, semua aku jaga berlaku. Aku itulah, Tuhan itulah buat turun Quran. Am yaqulun iftarah, adakah manusia fikir bahawa membuat Quran? Iftarahu, adakah orang tergamuk kata bahawa Quran ni Muhammad reka buat sendiri? Bal huwal haqqu min rabbik. Tuhan kata dah, aku sendiri mengaku bahawa Quran ini betul daripada Tuhan. Hak. Hak kita maknanya benar. Kita berkecek benar, kita berbuat benar-benar. Apa arti benar? Benar para hadirin semua, benar kita kata ni serupa dengan hak sungguh. Kalau amal ayat pagi tak ada hujan Muhammad, tiba-tiba hujan sungguh, maka bercakap apa benar. Tapi kalau hamba kata pagi tak ada hujan, tiba-tiba dek pun walau dek remoy, malah mari ngajar kata hujan, maka cakapan hamba tak serupa dengan hak benar, maka cakapannya bohong. Quran ni benar cakap. Benar apa arti? Serupa antara hak aku kata dengan hak duduk langit, hak duduk bumi, serupa. Hak Quran ni, hak dalam Quran serupa dengan hak duduk langit, Lauh Mahfuz. Kita panggil putus step dalam Quran ni, putus step daripada Lauh Mahfuz duduk langit. Hak duduk langit dengan hak duduk bumi dalam Quran sepatut ni. Membuat barang dalam Quran serupa dengan membuat hak dalam Mahfuz. Hak Lauh Mahfuz sebut dalam Quran. Membuat hak ni serupa dengan Lauh Mahfuz. Arti sebab itulah bila membuat hak ni syurga, mu tak buat hak ni neraka. Tak kira mu ni orang kaya, orang miskin, ke raja, ke rakyat, ke presiden, ke berapa, asalkan membuat serupa Quran ni, maka serupa hak duduk langit. Dan syurga neraka ni ada langit. Dengan sebab itulah waktu Nabi kita naik ke langit malam Isra Mi'raj, dia tengok belakang syurga, neraka. Dia tanya Jibril sebagai guide dia, sebagai pemandu dia, bapa ni syurga, bapa orang ni masuk neraka, bapa orang ni berenang dalam udara, bapa orang ni katok kepala sendiri dengan batu, pahacup, pada hacup takut balik, bapa orang ni perempuan ni kena gantung kaki nonen di bawah api dia, kaki menunggu, bapa orang ni kena gantung dengan rambut. Allah, tuan-tuan baca ayat apa namanya kisah Mi'raj ni, kita insya-Allah akan memberi kesedaran, apa nama kata rasa sedar maksud. Jadi walau bagaimanapun pun Tuhan kata Quran ni Muhammad, yakinlah kepada orang bahawa dia ni min rabbik. So tujuan apa aku buat turun Quran? Litunzira qauman ma atahum min nadhir min qabl la'allahum yahtadun. Ni tujuan turun Quran. Litunzira, supaya memberi gerungkan, supaya kaya bila membaca Quran kepada orang ataupun orang yang baca Quran akan timbul rasa gerun. Amo sengaja sebut begitu tu kerana amo baca Quran hak terjemah bahasa Melayu ni boleh jadi terjemah daripada penterjemah Indonesia. Dan Indonesia ni bahasa dia walaupun bahasa Melayu kok, tapi dia punya istilah, dia punya pemakaian bahasa tak serupa. Kita di Kelantan pun tak serupa ni, orang Kedah tak serupa dah. Ini kapal Indonesia. Ditunzira ada terjemah untuk memberi ingatan. Ditunzira supaya kamu memberi ingatan. Bagi kita di Kelantan ni, di Malaysia tak terpeluk tu, tak habis. Dia terjemah ni makna curah. Kita ambil air dalam gelas, kita curah dalam gelas lain
sebanyak mana orang air dalam gelas yang pertama mesti masuk habis dalam gelas yang kedua, baru kita panggil salin. Terjemah maknanya salin bahasa Arab ke bahasa Melayu, salin bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, salin bahasa Cina ke bahasa India. Ikutlah asalkan salin menyalin ni sebutnya terjemah. Jadi bila ditundira di bahasa Arab, terjemahnya ialah untuk memberi ingatan. Tak habis, dia kena tambah lagi sekarang lagi, memberi ingatan sampai ke pekat gerung. Tu ingatan ni sampai ke pekat gerung. Mung baca Quran kepada orang Muhammad, biar orang faham, akhirnya naik gerung. Begitu dulu. Bagaimana kita berdepan dengan polis tengah jalan, ai gerung, ambo menteri besar pun jumpa polis tengah jalan gerung. Nak kena dia polis, dia ada pistol, dia ada gari, dia ada pangkat, dia itu, dia ini. Kalau tak gerung juga polis ni ada penyakit tu. Orang masa ada penyakit. Begitu kita berdepan Allah. Bila sebut Allah ke Ar-Rahman, ke sebut Islam, ke sebut Nabi Muhammad, ke sebut syurga, ke sebut neraka, sebut neraka kena naik gerung. Orang yang tak naik gerung sebut neraka ni ada penyakit. Supaya kita pergi budak kedai, pergi kedai makan, awak nak ni tak mau, tak say. Hak ni tak say, hak ni tak say, hak ni tak say. Budak ni cacing ni, ada penyakit cacing. Sampai ke lidah dia bersapu, tak ada selera makan. Pergi kedai bola, kedai mana bola ko anak gapo kedai pagi, anak patung gapo budak lain berebut tengok bola, berebut anak patung. Tak mek nak ni, asyik nak ni, asyik. Budak ni mek kurang kat ni. Begitu juga orang mana lebih lagi orang Melayu sudah Islam beratus tahun tu, sebut neraka tak erti gerung, sebut syurga tak erti nak. Kurang dia ni. Fi qulubihim marad azadahumullahu marad. Sebab tu Tuhan kata, aku buat turun Quran ni Muhammad litundira, dengan tujuan supaya buaya Quran 30 juz ke siapa orang naik gerung. Dia kaya depan aku lebih kaya, dia akan berasa gerung. Dia orang berpangkat, bila sebut kata nama aku Allah, dia akan gerung pangkat aku, lebih besar pada pangkat dia. Dia nelan, dia bijak, dia itu, dia ini. Bila sebut kata nama aku, tak usah bijak setinggi mana, hebat mana, tak usah pandai setara mana, tak usah kaya setara mana, bila depan aku, dia akan gerung. Dia sebenarnya aspek. Kalau tak berasa gerung, sah dia ni marad fi qulubihim marad, dalam hati dia ada penyakit. Bila penyakit keadaan atas dunia ni, kalau penyakit tubuh, penyakit fisik kita panggil ni, ada ubat. Orang tua-tua kita dulu lagi, waktu doktor tak ada lagi, waktu sains tak ada lagi, pun dia berubat macam-macam jenis ubat. Habis tak ada sangat, dia baca bobel bergajah, gajah putih seberang laut, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa semua sekali. Berubat cara zaman itu, jampi dia panggil, dengan mulut dia, dengan akar kayu dia, dengan air penawar dia, dengan berapa semua bobat. Akhir dunia moden ni pula mari doktor pula bobat cara doktor. Ada doktor pula macam jenis-jenis doktor, ada yang ada hemopati, ada apa Cina pakai cocok jarum, macam-macam jenis ubat. Kalau tubuh kita penyakit ada ubat. Rohani kita pun, dalam tubuh kita ada roh. Allah Ta'ala bubuh roh dalam dalam ni sebut dalam ayat 9, thumma sawahu wa nafakha fihi min ruhi, apa nama, wa bada'a khalaqal insan min tin. Asal silah manusia nak buat daripada tanah tu, ada tu dibuat daripada tanah. Tuhan cekor tanah Melayu, Tuhan cekor tanah benua Cina, Tuhan cekor tanah Eropah, Tuhan cekor tanah Australia, Tuhan cekor tanah Selatan Utara, buat tu ada. Sebab tu anak beranak tu ada jenis putih, jenis hitam, jenis perangai, jenis cerdik berapa macam-macam jenis ada, kerana campuran tanah ni ada berlaku pada kena kau jenis batu. Tuan cakap kena kau batu degak tubik degak kerak tak main kau batu ngatan ni kat nak royak tu boleh jadi mari daripada kau jenis batu ni mana ya kau jenis mudah hajat dekat Allah, mudah hajat gemero untuk nenek kita suka, apa ibu bapa suka, kenapa boleh jadi Tuhan buat daripada tanah
kunyit buruk kau Melayu panggil. Orang ni ikut tanam tumbuh belaka. Baik, Tuhan buat daripada manusia Tuhan tu. Kemudian anak beranak tu ada ni aku buat daripada sulalatin min tin, daripada intisari air yang hinu, iaitu kita panggil air mani. Air mani jadi pada intisari. Dia doktor pun tahu mani ini merupakan intisari makanan kita, menapah kita, gerak kita, makan sayur, makan daging, makan kuih, makan buah, makan berapa. Akhirnya Tuhan rupa dapur kita tu, ada hak jadi darah, ada hak jadi daging, ada hak jadi tulang, ada hak jadi saraf, dan ada hak jadi mani. Sulalah kita panggil intisari mani. Sebab tu orang yang berzina, orang yang berzina kita panggil orang yang tidak menghargai susah payah Allah Ta'ala buat mani. Tahu kata ikut jumpa perempuan. Lepas tu thumma sawwahu, telah siap abing daging darah apa, wa nafakha fihi min ruhi, aku barulah aku tiup masuk ruhnya. Dalam tubuh hamba ada ruh Allah, dalam tubuh tuan-tuan ada ruh Allah, dalam tubuh kita ada ruh. Ruh ni ruhihi, ruh aku, ruh Allah Ta'ala. Dengan sebab ruh Allah Ta'ala ni orang nak tengok ruh tak boleh, nak dengar suara dia tak boleh, nak kecap dengan lidah ruh tak boleh. Kerana barang ni barang Allah. Bagaimana Allah kita nak tengok tak boleh, nak jamuh tak boleh, nak apa tak boleh. Maka tiupan Allah masuk dalam tubuh kita ni membolehkan kita ni terima Islam. Kayu batu, belah mana comel, belah mana kukuh, kayu ribu tahun pun kita pergi ajar tak erti apa. Kerana tidak ada ruh, dia ada hanya tubuh. Ruh tak ada. Bila ruh tak ada, bakat untuk untuk terima ilmu, bakat untuk kita ajar, bakat untuk kita bersukaria tak ada. Kerana tidak ada ruh Allah Ta'ala. Yang ada ruh Tuhan ialah manusia. Malaikat tidak ada, apa namanya, jin tidak ada, ianya kita manusia. Maka kita jadi manusia ni mujur, 1000 mujur. Kita nak beli kedai, nak beli orang tak boleh. Kita nak pinjam orang, nak pinjam kanak kita tak boleh. Jadi bila Allah Ta'ala beri pada ruh kita ni, kita perlu kita berasa mujur. Kerana buatan Tuhan berbuah ruh dia lah. Maka kita ni ada bakat untuk bercakap. Kita bercakap, amba bercakap, tuan-tuan dengar, faham. Tuan-tuan bercakap, amba faham. Tuan-tuan buat apa. Ini makna orang panggil daya mengerti. Ni apa kita panggil learning. Ini berpunca daripada kita ni ada ruh. Lembu kubah tak ada ruh. Sebab tu kita ajar dia tak reti. Kalau gerti juga ju cha cicih, orang Melayu panggil Kelantan ni nu cha cicih, dia reti lah. Lebih pada tu tak reti dah. Dia ajar anak dia pun tak boleh. Jadi benda-benda begini perlu kita faham. Kemudian Tuhan kata qalilan ma qalilan ma tashkurun. Qalilan ma, jarang benar manusia reti syukur pada aku. Susahnya aku buat orang, susahnya aku buat daging darah dia, susahnya aku pera dia buat langit nak suruh orang hidup, buat bumi nak suruh orang hidup, buat turun hujan nak suruh manusia ni hidup, tiup angin buat motan, buat durian, buat apple, buat duku, buat dokor nak suruh manusia ni hidup. Tapi qalilan ma tashkurun, jarang dia manusia reti bahasa dengan aku, reti terima kasih aku, reti kenal budi aku. Kita baca ni dengan faham, dengan reti molek, kita baca dia duk soal kita titik air mata, kenal Tuhan bakit bokar nikmat dia. Tiba-tiba kita tak sudi kenal budi dia. Kita dah sebut semua para hari ni semua. Kalau kita masuk kedai, lalu hari ni masuk kedai, tak terjawab, tak kuih, makan kenyang balik, agak pungut tubik, tak bayar. Lagu mana dia? Tak apa. Nathan ni makan kenyang balik tak bayar. Pada tes cara apa sen, tidak 10 riyal. Tapi barang orang beri kepada kita. Kita masuk kedai dia tu, makcik salam pakcik duduk selekan, dia sapu meja, walaupun meja bersih dia boleh sapu, duduk. Makcik nak apa? Orang masuk dapur buat, tiba-tiba makan kita tak bayar. Lagu mana dia? Itu baru barang orang tak banyak mana, 10 riyal tak apa, 5 riyal makan tak apa. Ini kata Tuhan buat kita sejak daripada perut umur dia perut. Tak pasal-pasal sebenarnya boleh dia perut kita. Boleh berapa Tuhan perut budak dalam perut. Kalau kita ni orang tua dah ni, banyak kau lah kita boleh buat tu. Tapi perut Tuhan, ada perut Tuhan perut kita dalam perut umur ni. Kan you Allah tak reti malah cara aku. Mok nuak kan. Akhir sekali jadi guguran kita panggil.
Hak guguran ni kamu hak Tuhan tak cara lah kamu nyamuk tak faham juga. Jadi kalau semua guguran berlaku, dunia ni pupus tak ada orang seorang pun habis PK ni ada lah orang kan Tuhan tak cara berlaku, malah cara aku. Tapi tiba-tiba tidak. Inilah di antara ayat yang Tuhan buat turun dari langit dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun nak buti sekat tu hari ni sekarang amun nak baca nasabuh titih bari Nabi Muhammad. Titih bari. Ambo ada titih bari ambo. Tuan-tuan semua ada titih bari tuan-tuan semua. Ambo nama ni Aziz bin Nikmat bin Raja Banjar bin Raja Abdullah bin Raja Muhammad. Buti sekat tu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan kita ambo kitab ni ambo pegang kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum ni kitab yang ditulis oleh seorang penulis dan mendapat hadiah daripada Muktamar Islam sedunia yang dianjur oleh Perdana Raja Saudi dalam kira 45 tahun dulu. Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiq maknanya jeriji. Pisang kita tu ada bunga dia ada jeriji. Dan jeriji ni kalau kita ambil kat manis dan bersih, mengandungi apa ni rasa yang cukup sedap. Jadi kitab dia panggil Ar-Rahiq jeriji. Bagaimana lemuk, bagaimana buah pisang itu mari daripada jeriji. Bila kita makan dia tu manis, pun ada lemuk, pun ada masin, pun ada air, pun ada cukup lekat Tuhan buat untuk membolehkan manusia apa namanya segar megar bila makan buah pisang ke buah buku ke semua mari daripada jeriji belaka. Jadi buku ni Tuhan kita berbenar Ar-Rahiq jeriji Al-Makhtum. Al-Makhtum maknanya yang dibungkus, yang dicop, tidak boleh tak kena komen jerbu berapa tak ada. Itu nama kitab dia. Kemudian Nasabun Nabi wa usratuhu. Tajuk hari ni titih bari Nabi dan keluarga Nabi. Jarang-jarang kita dengar. Kata dia titih bari Nabi ni ada tiga kategori. Hamba baca tu tak payah baca Arab. Titih bari Nabi ni bila kita kaji kata daripada kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang dulu mengandungi tiga kategori. Satunya ialah titih bari ia semua sekali ahli siyar wal ansar. Orang yang berikhtisas dalam bahagian titih bari ni dia panggil asyar wal ansar. Itu mula daripada Nabi Muhammad sampai kepada Adnan. Adnan ni di antara tok Nabi. Hak ni kata dia muttafaq alaih daripada Nabi Muhammad bin Abdullah bin Adnan. Hak ni muttafaq alaih. Sekali lagi mau baca. Wa juz'un ikhtalafu fihi. Dan satu kali yang keduanya hak lepas pada Adnan tu nak menyapakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hak kita duk hak sebut nama dan sembahyang Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ibrahim tutup bagi Nabi kita juga secara fisikalnya, dia tutup kita orang Melayu sebagai rohaninya. Daripada Adnan nak menyapakan Nabi Ibrahim ni khilaf. Dua. Yang ketiganya start Nabi Ibrahim kau tu Adnan. Daripada Ibrahim bin Ibrahim nak siapa tu Adan habis manusia situ tu makin lagi ikhtilaf. Tapi ada orang tulis ini kelebihan orang Arab. Kelebihan orang Arab ni kadang dia tak uti baca, tak uti menulis zaman hari tu, dia boleh ingat titik bari dia. Dan tuan-tuan bacalah kitab orang Arab ni dia punya cara ke titik bari menyebabkan dia sayang pada nasab saya. Sebab tu Tuhan haram zina rogo ni barang haram. Kerana bila berzina maka budak tu tak ada titik, putus hubungan dengan manusia. Dia orang tu tidak pak dia, orang ni tidak pak dia, orang tu tidak mak dia. Jadi hidup macam kera sumbang tak panggil. Ini bahaya. Akhir sekali jadi pak dadah lah, pak nyamuk apa semua sekali. Jadi tiga. Pertama daripada Nabi Muhammad ke Adnan, tok dia nama Adnan ni muttafaq alaih. Satu lagi daripada Adnan naik ke Nabi Ibrahim, ini mukhtalaf. Yang ketiga daripada Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam, kau lagi tu ikhtilaf. Baik, sekarang mau baca titih bagi Nabi Muhammad sampai ke Adnan. Pertamanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas
bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Berapa? 21 tuk dia kata ingat. Dalam ramai-ramai coba akad tangan biar 10 ya, apa dia ada ingat tuk dia buat 10, dia ke 10 tak ada. Ni satu daripada kelemahan kita orang Melayu. Orang Cina pun tak tahu, tapi orang Melayu tak tahu tak ni. Dan lebih lagi law ni pula. Bila orang ni ngaji universiti apa boleh duit, waktu nak pergi universiti ni pok ni suku sembahyang nyakup, jeruk, gapo, cedung gapo. Bila boleh pergi perak tak balik-balik. Beni ngawa kedah gapo. Telefon pun dak kepok. Trio. Ni perangai orang Melayu celaka ni. Bahasa anak celaka tak panggil. Ni molek, ingat molek. Usah kena ingat tuk dia hok yang 10, tuk dia hok masih hidup tak cari. Dia ada duit. Dia rela beli kereta besar, rela beli rumah besar. Rela pergi pok desen tempat makan ni, pok rumah tempat lapak pun tak cara dia. Ni ada, mulai ada sekarang. Ingat balik, anak ni anak celaka, tak akan masuk syurga. Anak lagu ni. Ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Tuhan nak wayak, Allah Ta'ala wayak Nabi Muhammad, Muhammad wayak kat orang. Ridallah fi ridal walidain. Aku redha atau redha orang ke akhlak ya terletak atas redha ibu bapa dia. Akhirat pula hak nama hak seorang budak masuk syurga tak masuk syurga ni terletak di atas mak pak dia redha ke tidak atas kesalahan dia buat atas dunia. Atas dunia ni kita buat benda hak mak pak setuju ke tidak. Kalau dia buat benda hak mak pak dia setuju, pandailah aku boleh syurga. Tapi wasuhtullah fi suhtil walidain. Kemerdekaan Allah terletak di atas kemerdekaan ibu bapa. Kalau mak pokmu marah kamu, aku nak masuk bersyurga lagu. No, mak pokmu tak setuju. Sebab itulah beringat, jangan buat masalah dengan ibu bapa. Baik berumah tangga, baik makan minum, baik kecek, baik kira, baik apa. Buatlah benda yang menimbulkan hati mak pok setuju. Jangan dibuat benda yang menyakit cik hati ibu bapa. Tanpa teriak-teriak ibu bapa. Okey, anak jangan. Itu semua ni berpunca daripada tak ada didikan agama daripada. So, yang keduanya, lepas pada Adnan tadi nak menyapa ke Ibrahim. Dia tuan kita tulis juga, walaupun dia kata mukhtalafi. Iaitu tapi dia kata dia rujuk daripada kitab Ibn Sa'ad, Tarikh Tabari sebagai ini Ibn Sa'ad Tabari ini terkenallah dalam sejarah Arab ahli sejarah. Iaitu kata dia atas pada Adnan ni Adnan bin bin Hamisa bin Sulaiman bin Awas bin Buz bin Qabwan bin Abi bin Awam bin Nashid bin Hazar bin Baldas bin Yadlaf bin Tabah bin Jaham bin Nahish bin Makhi bin Aib bin Abqar bin Abid bin Adda'a bin Hamdan bin Sambar bin Yathrabi bin Yahzan bin Yalhan bin Ar'awi bin Aib bin Dishan bin Aisar bin Afnan bin Ayhan bin Maqsar bin Nahis bin Zarih bin Sami bin Mazi bin Audah bin Aram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim AS. Ini dah betul bilang berapa nak menyapakan Nabi Ibrahim. Hak ni dia tulis mengikut kitab-kitab sejarah namanya Ibn Sa'ad dan Tabri dan juga Fathul Bari. Ibn Hajar syarah bagi Bukhari. Dua. Yang ketiganya ambil daripada Ibrahim AS sampai ke Nabi Adam. Hak ni mukhtalah dia pun mengaku. Iaitunya Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Saru bin Ra'un bin Falah bin Abar bin Shalah bin Rafhad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matushalah bin Akhnud bin Yar bin Mahlail bin Qinan bin Anusha bin Shish bin Adam alaihissalam. Sekata manusia ada ujung dia, ada mula dan ada akhir. Dia tak ada benda atas dunia ni hak tak ada mula, hak tak ada akhir, lain pada saja. Itu Allah SWT. Allah Ta'ala saja hak tak tahu bila, hak tak tahu sudah.
Langit bumi ada mulanya, manusia ada mulanya. Apa saja pun ada mula berlaku hujung. Benda ni kalau manusia agak sud tu ada. Kalau benda lain enggak, sud dia kun fayakun. Pun kun fayakun tu sud. Orang ada semua erti dah. Baik, akhir sekalinya maulud. Kalau kita dah buat lah ni. Depan bawah ni ada kitab yang jadi rojokkan kita di 10 Asia ni, orang-orang mazhab Syafi'i. I'anatul Talibin. Kitab I'anatul Talibin ni syarah bagi Fathul Mu'in. Orang mengaji pondok cara tua kan, boleh katakan mengaji berlaku adalah kitab Fathul Mu'in, kitab fiqh. Syarah bagi Fathul Mu'in namanya I'anatul Talibin. Depan bawah ni I'anatul Talibin juzuk 3. I'anatul Talibin ni dikarang oleh seorang nama Muhammad Syata Ad-Dimyati. Apa nama ni Fathul Mu'in. Fathul Mu'in dikarang oleh seorang nama Zainuddin Al-Melibari, orang Melibar, drama di tanah Melayu ni. Orang India hok jual nasi yang hari tu ni orang Melibar. Waktu hamba di India, hamba jumpanya anak buah Melibar ni. Hamba mengaji dengan dia falsafah Maibadhi. Jadi sebab hamba duk mengaji di India tu, dalam ramai-ramai orang India tu ada orang yang berasa dia pandai cerita dengan kecek dia. Hamba tanya dia mun mai mana? Dia kata Malibar. Malibar ni sebelah selatan India lah, sebelah Madras. Tanya dia, kecek ya Allah itu aku. Tengok pada rupa ke, tak luluh lah. Kurunya, tak comelnya, pakaian pula Allah selebor. Tapi ilmu ya Allah, abang duk tengok-tengok tak ada negeri aku orang alim macam ni. Tapi kocek tubuh kan. Dia tanya dia kata aku ni keturunan Malibari, pengarang Fathul Mu'in. Kata negeri aku gak orang baca berlaku lah Fathul Mu'in. Karang ngetuk ni aku nak mengaji dan nyamu. Tapi mengaji apa? Falsafah Maibadhi. Kita sini pondok-pondok tak ajar falsafah, tak tahulah wallah. Tapi sekarang mau baca cerita sejarah Maulud. Maulud kita dah buat bila mai mana. Dua kita kata ni qala Sakhawi. Inna amal al-maulid hadatsa ba'da qurun salasah. As-Sakhawi kata buat maulud ni berlaku lepas pada 300 tahun Nabi kita meninggal dunia. Waktu Nabi ada, tak ada buat maulud. Nabi mati 100 tahun, tak ada lagi. 200 tahun, tak ada lagi. Lepas pada 300 tahun barulah orang buat maulud. Ni sejarah kita. Kalau dia mau kata sunat mau maulud, jangan dikata tak baik. Jangan kata sunat mau maulud. Kalau buat jamuan sunat. Kalau kita buat cerita Nabi untuk Nabi tazkirah sunat. Kalau kita sedekah pakai miskin tanda kita negeri merah boleh Nabi Muhammad boleh agama Islam sunat. Tapi buat maulud sendiri tu tak ada. Mungkin 300 tahun lepas pada Nabi mati baru ada. Kita nak kata sunat ke mana? Jadi kalau nak kata sunat juga hok gian jamuan. Kita puasa merah boleh hanuk. Kita buat jamuan akikah. Kita puasa merah beriman dengan Nabi Muhammad. Kita buat maulud, kita jamu sendiri tu apa ni sunat. Kita selawat ke Nabi sunat. Tapi tidak mesti bangun cacang duduk bagi rupa, bangun cacang berayuk kanan kiri berapa. Itu peraturan-peraturan yang kita pandai-pandai buat. Kalau tak buat berapa tak ada apa-apa. Lah ni amu duk mari sini hari Jumaat ni letihnya banyak kerja sakit kepala mari juga kerja berapa kau tidak buat malu. Tiap-tiap hari Jumaat mari ngajar. Adik kakak ambo mari ngajar, adik kakak mari. Adik kakak balik ngajar hari Jumaat juga. Hari Sabtu, hari Ahad. Ngajar agama Allah Ta'ala. Buat maklum lah tu. Kerana kita tujuan nak sebar ajaran Nabi Muhammad. Ya kalau aku tak ajar benda ni, orang kampung tak reti. Jadi, mu reti, mu ngajar. Maka buat maklum. Aku reti, aku ngajar. Maka aku buat maklum. Mu tak reti, mu mari dengar. Mu buat maklum. Dengan tujuan nak kembangkan, nak sambung ajaran Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad matilah. Kalau Nabi Muhammad mati, tak ada orang sambung. Lelah ni. Lagu mana nak hidup agama? Sebab tu bila kita wislawat ke Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi. Iaitu yang beri rahmat Nabi Muhammad dan juga keluarga dia.
dan juga sahabat-sahabat dia, sahabat saya teman dia. Dan keluarga Nabi, sahabat Nabi ni khilaf pula siapa dia keluarga Nabi. Kata setengah keluarga Nabi ialah titih bari anak beranak orang panggil Bani Hashim, Al-Hashimi. Kata setengahnya Melayu, Cina, India, Arab, apa siapa yang sambung kerja Nabi, keluarga Nabi Muhammad belakang akhirat. Nabi Muhammad kita bangun kubur di akhirat kelak, insya-Allah kalau kita duduk atas dunia ni beriman sungguh ajaran Nabi Muhammad, terima Nabi Muhammad dari segi sembahyang, ibadat, hukm Nabi Muhammad ajar, ekonomi supaya Nabi Muhammad ajar, nikah supaya Nabi Muhammad ajar, politik supaya Nabi Muhammad ajar, bangun kubur akhirat kelak Nabi Muhammad tunggu kita. Tapi kalau dia tolak Islam ni kebangsaan lah, mengarut semua sekali, siapa Nabi Muhammad bangun kubur akhirat kelak, siapa dia nak pimpin dia? Tapi nusul Nabi Muhammad pimpin, kata menatan ni tahu yang aku atas dunia gitu. Tak kata mana dia? Senang fikir tolak Islam nyahu cium kerih lah kembang yang nyahu sangat. Jadi maklum lahir lepas pada kurun yang ketiga. Jadi 300 tahun Nabi kita Muhammad lahir mati, barulah timbul cakap maulud ni. Dan raja yang pertama buat maulud ni apa namanya? Wa awwalu man ahdathahu min al-muluk al-Malikul Muzaffar Abu Sa'id sahibu Arbil. Di antara raja Islam yang buat mula-mula buat dulu ialah nama dia Al-Malikul Muzaffar Abu Sa'id. Gelaran dia Abu Sa'id, gelaran dia Al-Malikul Muzaffar. Kalau tuan-tuan pergi ke Kahirah, ambo duduk di rumah. Waktu duduk di Kahirah itu duduk sebuah rumah dekat dengan jambat getak apa nama ni Arab panggil Kubri Muzaffar. Kita duduk Kahirah nak pergi ke Jizah, tempat apa tu apa ni lah apa ni orang duduk pergi belakang tengok masa ni apa dia Ahram piramid. Kita lalu ikut tu, lalu ikut satu jambatan namanya Kubri Muzaffar. Kubri makna getok, jambatan Qatar apa namanya Jisr Muzaffar dibubuh nama jambatan yang penting di Kahirah dengan nama Al-Muzaffar di Al-Jazirah. Tuan-tuan pergi sana Jazirah di Mesir dan boleh tengok tempat Sayyidina Umar pocok air sungai Nil tu, dia pocok, dia pacok kayu nak kita sini pacok di Golemat, getok Golemat di Kota Baru ni pacok nak tahu air sungai ni naik berapa meter. Masa Sayyidina Umar lagi pacok nak tahu bila air tu lembah, bila air tu banyak gak, zakat kenalah, zakat padi, zakat gandum tu. Kalau air tu sampai peringkat ni, maka dia kira bumi tak subuh, bumi mesti tak subuh, maka tak payah zakat lah. Itu zaman Sayyidina Umar lagi. Jadi raja yang mula-mula buat maulud ni ialah nama Al-Malikul Muzaffar. Nama dia diabadikan di Mesir di atas sebuah jambatan. Dia memerintah Erbil ni di Iraq lah. Ya apa ni? Erbil tak salah punya di Iraq, Erbil ni. Pak Saddam Hussein kena bunuh, Pak Amerika duk menatang Amerika duk bunuh dia ni. Tu siapa kelon dia. Jadi itulah maulud ayat yang farah tadi semua. Maulud kita buat maulud tanda kita sayang kepada Nabi. Cara, peraturan, upacara tidak ada. Tuan-tuan nak mengajar gini kena dengan maulud pun jadi maulud dah. Tuan-tuan nak sebelah kambing, tak nak sebelah kambing pun kerana buat jamu kau supaya kita hari ni lah nak buat malik sikit mari ya makan nasi. Kita jemput orang masuk kedai kopi kan buat maulud makanlah kawan kedai melakot dan multi sangat tak ada peti kawan. Jadi maulud juga. Kawan nak maulud hari ni caranya iaitu kawan nak ceramah mengenai dengan Nabi Muhammad dari segi ekonomi, Nabi Muhammad dari segi peperangan, Nabi Muhammad dari segi keamanan, Nabi Muhammad dalam aspek berumah tangga, Nabi Muhammad dalam aspek pertanian, asma dari syurga neraka. Maulud juga. Tak kalau tak jamu apa, tak selawat apa pun tak apa. Kita kata maulud rumah kawan kita buka selawat belakang. Maulud juga. Selawat tu saja tak makan berapa sekarang. Maulud juga. Nak ayatnya maulud ni dia mau buat pun tak buat pun tak apa, buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, asalkan kita hidup pada dunia ni turut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان عسيرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فهونه وبارك لنا فيه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما أتت عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الكفرة والمنافقين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Cuma setakat ini telefon yang menggunakan talian Celcom saja boleh digunakan untuk setakat ini dan insya-Allah akan dikembangkan pada talian-talian lain. Mana 019, 013, 0148 yang boleh menggunakan khidmat ini untuk setakat ini lah. Dan satu perkara juga yang saya perlu peringatkan untuk menjadi ahli dan juga untuk mendapatkan maklumat dan juga faedah-faedah daripada program ini semuanya adalah kena bayar. Tidak ada percuma. Yuran sebanyak RM2 sekali masuk. Persilakan yang mohon maaf Tuan Guru Datuk Al-Mursyidul Hampas Menteri Kelantan untuk melancarkan program Community Mobile Pemuda Pas Kelantan atau peringkasnya Kompas. Dengan segala hormatnya dijemput dan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Baihaqi bin Atiqullah. Tuan-tuan semua yang dihormati sekalian, hari ini kita meningkat pada satu tingkat baru mengenai dengan i'lam, mengenai penerangan kita dan kenyataan mengenai Kompas Community Mobile ini telah pun disebut oleh Abang Mas sekejap tadi. Bagi saya ini diminta rasmi, maka saya rasmikan dengan nama Bismillah, dengan sebutan Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin ya rabbi sallim. Tidak tunggu sekali. Okey. Ada skrin Tidak, tak apa. Untuk maklumatnya kita akan edarkan kepada semua, ada kata pamflet ringkas dan juga ada banner ataupun spanduk yang akan menerangkan secara ringkas cara penggunaannya.
yang boleh menunggu dan kita sama-sama kita tangguhkan dengan banyak kekuatan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak hari Sabtu jam 9 hingga 11 pagi bertempat di tingkat sebelah Menara Ilmu Bangunan Tabung Haji Kota Baru. Masuk percuma pada dekat muslimat cukup hadir untuk sama-sama kita mendengar kuliah hadis oleh Maulana Muhammad Asri Yusuf sejak hari Sabtu jam 9 hingga 11. Lala ni pada jual, adik-kakak boleh beli jaket Lala ni untuk kita menyaksikan konsert pada 24 2007 bertempat di Universiti Melayu Nilapuri sempena dengan hari terbuka Universiti Melayu Nilapuri. Pak Dade ya.